Ingat, 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 menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Hikmah madah syair seloka, gurindam selang selikail, mengail berbunga daun berduri, berburung berwarna-warni. Johan Ishak. Yes. How are you, sir? Good. Johan, aku terfikir tau, kalau makhluk angkasa datang ke bumi ni, kan, dia ada perception. Of course dia telah dapat intelligence daripada spy alien yang lain kan. Dia cakap okay, manusia ni macam ni. Kalau dia lawyer dia macam tu. Kalau dia nelayan, dia ada gaya nelayan dia. Kalau dia beromo, kita susah nak cakap apa. Okay, so kalau makhluk angkasa tu sampai ke bumi ni, dia dah ada preconceived ideas lah. Manusia ni macam mana, apa pekerjaan diorang, apa diorang buat. Tetapi aku syak makhluk angkasa akan terkejut kenal engkau, Johan. Dia cakap, Johan ni apa benda ni, alien apa ni, makhluk angkasa daripada mana. Seorang chartered accountant Ya. Chartered accountant sepatutnya dia perwatakan dia macam chartered accountant lah. Engkau seorang ni chartered accountant yang aku kenal. Okay. So diorang ni semua jenis yang by the book lah. 5 sen semua dia tahu mana asalnya 5 sen. Tapi bila aku kenal dengan engkau dan dengan makhluk angkasa yang mungkin akan landed ke bumi ni, dia cakap engkau tidak mengikuti mold bagaimana a chartered accountant should be. Okay, sekali lagi, mungkin orang yang kenal engkau kenal lah kan. Orang yang tak kenal cakap siapa Johan Ishak ni. Engkau chartered accountant, lepas tu engkau buat novel, engkau main music, engkau write books, painting, melukis apa semua. Luar daripada mold macam bagaimana seorang chartered accountant should be lah. Okay, sikit lagi aku punya introduction terhadap Johan Ishak ni. Aku melilau-lilau ni sebenarnya ni dalam kompos fikiran. Dan engkau adalah seorang currently managing director of Awesome TV. Dan previously sebelum tu adalah seorang CEO, Chief Executive Officer of TV3. Okay, secara peribadi aku sangat besar hatilah yang kau dapat join dalam hubungan rambang ni. Sebab apa? Selama ni aku banyak interview dengan musicians dan composers. And sekarang ni engkau telah bagi ruang untuk aku berkenalan dan berbual dengan seorang yang bukan hanya ada otak kiri yang mana bercorak analytical Betul. Tapi juga engkau juga seorang yang mempunyai kebolehan untuk mempergunakan dengan baik otak kanan untuk kerja-kerja artistik dan imajinasi. Jadi peluang yang kau bagi untuk berada dengan aku ni ialah satu ruang yang sangat memberikan perasaan yang besar hati pada aku. Aku dapat bertemu ramah dengan seorang yang macam kau. Masa tu Tuhan yang bagi, terpulang kepada kita nak menguruskannya. Engkau telah mendapat rezeki untuk jaga TV station. Apakah pengalaman yang paling mustahak sekali yang kau pelajari selama ini daripada TV station? Yang paling mustahak sebenarnya, yang ini bersangkut paut dengan ahli-ahli seni lah. Ahli-ahli seni ni selalunya datang dari naluri. Dia beranggapan orang akan terima hasil seni. Tetapi apabila kita translatekan kesenian ni kepada satu industri di mana sub-ekonomi untuk memberi peluang pekerjaan dan sebagainya, kita tak boleh purist sangat. Tak boleh terlampau otak kanan.
apa yang kita fikirkan adalah dari naluri kita. Tapi apabila kita nak mempersembahkan kepada khalayak ramai dalam konteks ekonomi, sebenarnya kita kena ikut orang punya cita rasa. Di situ timbul satu konflik dan satu dilema untuk ahli seni. Adakah aku mahu ikut kata-kata orang di luar sana ataupun aku ikut naluri aku? Sebenarnya persoalan ni tidak ada masalah bagi mereka yang sanggup untuk mencapai keseimbangan hasil seni ini. Kita boleh cari balance sebenarnya. Apa yang orang mahu dengar atau apa orang mahu lihat dan apa yang kita mahu persembahkan. It's a balancing act sebenarnya. Minta maaf lah kadang-kadang kena cakap English juga. Sebagai contohnya semasa saya jadi CEO TV3 dan juga NTV7, TV9 dan 8TV ramai di kalangan kawan-kawan di sekeliling, ahli keluarga memberi pendapat, memberi cadangan, buatlah konten macam ni, buat drama macam ni, buat macam tu, macam ni, macam tu. Tetapi mereka ini berfikiran myopik. Kerana mereka ini tinggal di geographical location ni Klang Valley. Di Klang Valley ni orang mempunyai satu parameter yang terhad kepada profil orang yang duduk di bandar. Apabila kita pakai formula-formula tersebut, kita hebahkan kepada keseluruh rakyat Malaysia, kemungkinan tidak boleh menjadi. Sebab kita kena fikirkan 22 juta penonton TV. Kat Malaysia ni ada 32 juta penduduk, 22 juta ditakrifkan sebagai penonton TV. Dan apabila kita menjalankan cadangan-cadangan daripada penduduk-penduduk di sekitar Lembah Kelang ni saja, dia hanya mencapai kepada cita rasa lebih kurang 5 juta hingga 7 juta orang saja. Tapi kita lupakan yang selebihnya. 21 tolak 7 berapa? Selebihnya 15 juta yang duduk jauh-jauh ni, yang dekat Gua Musang, di Teluk Intan, di Segamat. So apabila kita hendak curate konten kat televisyen ni, timbul satu dilema. Ikut cakap hati ataupun ikut penonton. So apabila kita ikut cakap hati, ikut cakap orang-orang di sekeliling kita, maka tidak menjadi. So terpaksalah kita berpaling tadah, and then kemudian kita terpaksa dengar cita rasa mass market 22 juta orang ni. Dengan itu, apa yang kita lihat di televisyen tu adalah formula yang boleh digunakan untuk mass market. Itu adalah satu dilema lah. Kalau kebanyakannya ahli-ahli seni ni yang sudah menjadi contemporary, sudah menjadi progresif, tetapi kekontemporaryan dorang itu atau progressiveness dorang itu tidak dipakai oleh mass market. Ramai orang berkata, kenapa drama-drama kat TV ni sama je formula 30 tahun macam itu juga. Masalahnya orang masih mahu. Itu adalah satu dilema. Kemudian timbul pula cadangan yang kalau pihak televisyen tidak mengubah DNA kandungan ni, sampai bila-bila pun orang akan tidak tahu progressiveness. Diorang akan stick dengan style yang lama. Ini adalah satu dilema. Sebab adakah kamu mau hilang penonton-penonton dan maka dengan itu menimbulkan impak negatif kepada ekonomi, kepada industri, ataupun mendengar kata-kata mass market dan terus berjalan dan mendapat wang. Itu adalah satu dilema yang sungguh besar. Okay, sorry. Dilema ni macam mana dulu? Telur ataupun ayam? Betul ke? Okay, maksudnya adalah mana yang lebih dulu kita utamakan? Kehendak pasaran penonton ataupun keupayaan apa yang kita mampu produce. Kalau kita lihatkan ini formula ni kadang-kadang dia tidak ada satu jawapan yang tepat. Banyak trial and error. Sebagai contohnya, pernah juga saya ingin mencuba untuk menukar kandungan televisyen ni kepada yang lebih vibrant dan fresh tapi kita hilang penonton. So apabila saya sudah keluar daripada media prima television, saya diberi peluang sekali lagi untuk mencuba formula-formula baru di Awesome TV. So apa yang kita perlukan, apa yang pada firasat kami lah di Awesome TV, saya dan pihak pengurusan lah, kita ambil idea-idea yang fresh dan vibrant ni, kita infusekan dengan elemen-elemen
untuk mass market. So apabila kita lihat konten tu, dia menjadi agak cacar marba kerana dia menggabungkan traditionalist dan juga progressiveness, right? Tetapi kita perlu eksperimen. Itu yang dilakukan oleh Awesome TV sekarang. Kalau penonton melihat drama-drama di Awesome TV, entertainment show di Awesome TV, banyak kelainan. Sebagai contohnya, kalau sebelum ini mungkin pertandingan menyanyi lah. Pertandingan menyanyi, kita ada mentor-mentor kan. Mentor-mentor tu terdiri dari golongan-golongan musician ataupun penyanyi yang veteran, untuk memberi pengajaran kepada contestant. Tapi sebagai contohnya, satu signature show di Awesome TV, Mic On, kita tak pakai musician atau sesiapa daripada industri muzik, kita pakai pelawak. Kita pakai Syuk Saha, pakai Fad, pakai siapa lama? Lupa dah siapa lagi satu orang. Ropi, alamak. Kalau Ropi dengar, minta maaf lah Ropi. Okey, 3 orang pelawak menjadi mentor untuk coach contestant untuk menyanyi ni. Tapi judges kita masih pakai orang daripada industri seni lah. Kita pakai Dato' M. Nasir dengan Masih Dayu. So di situ yang memberi satu kelainan. Sebab kalau ikut konsep purist itu tadi kan, kita harus memakai ahli muzik, pemuzik untuk menjadi mentor. Tapi tidak kita pakai pelawak, tapi masih kita preserve elemen untuk preserve elemen-elemen muzik tersebut melalui judges M. Nasir dan Masih Dayu. Tapi pelawak-pelawak itu memberi satu konteks yang baru, memberi satu penampilan yang baru di mana dia mencapai kepada mass Malay market. Nampak hiburan yang dibawa. Sebab bila orang tengok pertandingan menyanyi ni, kerana mentor dia pelawak-pelawak lah. So pelawak-pelawak ni membawa penonton yang banyak sebab mereka menonton komedi-komedi ataupun seperti di Astro tu kan ada Maharaja Lawak dan sebagainya. Kita bawa penonton itu dengan penampilan yang baru untuk tengok pertandingan muzik, pertandingan menyanyi, tetapi dengan adanya 3 pelawak ni, dia membuka ruang. Ini ya satu konteks, satu DNA baru untuk kandungan televisyen di mana ia adalah fresh dan vibrant, tetapi masih mencapai kepada penonton-penonton yang dikatakan mass Malay market itu untuk mendapat penonton yang volume yang kritikal untuk kejayaan ekonomi sesebuah TV station. Apa sumber-sumber kita sebagai TV station untuk tahu yang program kita tu berjaya? Dia sebenarnya banyak matematik lah ni kan. Itu sebab saya punya experience sebagai seorang accountant tu bergunalah sekarang kan. Apabila kita kena tengok relationship between jumlah penonton dengan wang pengiklanan yang masuk lah. Okay. So kalau kita tengok kan, televisyen ni kita perlu mengukur jumlah penonton. Ada satu syarikat nama Nielsen, dia mengukur penonton mengikut kaedah-kaedah statistik. Dia akan memberi laporan setiap program tu, setiap slot, malah setiap minit pun jumlah penonton masuk dan keluarnya daripada slot tersebut. Dia orang ada special device ke untuk tahu jumlah penonton ni? Betul. Dia ada special device. Dia akan pilih sampel rumah-rumah penonton TV ni. Dia akan dia macam electronic survey lah kan. Macam satu rumah tu kalau ada katakanlah 4 orang kan, ada seorang mak, bapa, anak 2 orang, anak perempuan, anak lelaki dan sebagainya. Siap seorang akan mempunyai satu remote di mana dia akan tekan butang-butang tertentu bila dia tengok TV, channel mana dia masuk dan sebagainya. Dan daripada rumah-rumah yang sampel ni dia akan ambil, dia akan membuat statistical extrapolation, dia ekstrapolasi untuk mendapat kedudukan seluruh TV landscape. Landscape TV ni berapa orang yang tengok. So dari situ kita tahu. Itu dia punya scientific explanation lah. Tapi dari segi layman termnya, kita akan cakap lah program ni berapa juta orang tengok. Program ni berapa juta orang tengok. Dia punya ketepatan, dia accuracy dia memang tinggi. Ketepatan tu sebab dia statistik kan. Statistik semua orang tahu memang dia tak adalah 100%. Dia pakai sampel kan. So mungkin adalah boleh diperdebatkan lah sampling tu macam mana dibuat. Itu pun kita memang selalu berdebat lah dengan syarikat tersebut nak tengok the fairness of the sampling tu lah. Lepas tu kita kena tallykan dengan jumlah pendapatan daripada pengiklanan. Betul. So sebagai contohnya, contoh yang terbaik yang saya boleh bagi tanpa memburuk-burukkan mana-mana stesen adalah
bola sepak. Aha. Tak perlu saya nyatakan stesen televisyen yang mana lah. Lokal atau internationalnya bola sepak? Ini lokal lah, kita cakap Local, pasal Malaysia lah. Bola sepak mempunyai penonton yang sangat ramai. Kalau semi final Liga Super Piala Malaysia tu ataupun dan final boleh sampai mencecah 4 juta penonton, 3.8 juta penonton dan sebagainya. Tetapi model ekonominya tidak laku. Kerana pengiklan atau sponsor tak nak masuk TV. Kenapa? Kalau dulu zaman-zaman Dunhill dulu memang best lah. Semi pro dulu duit rokok semua masuk kan. Betul, rokok diharamkan pengiklanan. Kemudian zaman-zaman telekomunikasi, telco, seperti Maxis, Telekom Malaysia, Celcom dan sebagainya. Itu dah okey lagi tu, boleh buat duit lagi. Tapi kemudian tidak ada lagi sesiapa nak masuk kerana dua sebab. Sebab syarikat-syarikat telekomunikasi ni semua mempunyai rangkuman pemilik telefon yang menggunakan perkhidmatan telefon ni yang menyeluruh, lagi efisien untuk diorang buat promosi, buat advertisement melalui telefon. Dia tembak semua kan keluar. Lepas tu kalau macam Telekom Malaysia tu memang sudah sponsor Liga Super dan sebagainya, memang logo Telekom tu dia merata di padang-padang semua kan. So bila kamera TV tangkap memang dah masuk. Kenapa pula dia nak spend duit lagi nak sponsor kat TV? Itu adalah salah satu sebab lah. So apabila terjadi begitu, maka terputuslah hubungan penonton dan duit iklan ni. Kalau kita cakapkan senang, lagi banyak penonton lagi banyaklah duit iklan. Sebab apabila orang letak iklan tu, dia mencapai kepada mata-mata orang ni yang akan tengok iklan tu, akan membeli produk-produk. Tapi dia sudah jadi songsang. So maka dengan itu susahlah. Apabila kita kena bayar royalty yang mahal kepada persatuan bola dan sebagainya, tetapi tidak mendapat pulangan, terpaksa kita hentikan. Itu sebabnya antara sebab kenapa bola sepak ni tidak laku di stesen televisyen komersial. Dan maka dengan itu saya difahamkan sekarang ni mungkin dia di RTM lah. Ada jalan keluar daripada permasalahan ini ke? Bagaimana advertisers boleh advertise di bola sepak? Ada jalan keluar. Macam sekarang ni, sekarang ni pengiklan yang terbesar adalah daripada golongan FMCG, fast moving consumer good, barang-barang consumption lah. Seperti air kopi, macam Milo, Nestle, fast food chain, McDonald's, KFC dan sebagainya. Mereka berpendapat bahawa pengiklanan mereka harus difokuskan kepada drama-drama Melayu. Kerana drama-drama Melayu ni mempunyai runway yang panjang, setiap drama bersiri tu mempunyai lebih kurang 13 episod ataupun 26 episod. Dia yang mempunyai following yang konsisten dan frequent. Sebab itu duit dichannelkan ke situlah. Dan duit pengiklanan pun sejak kebelakangan ni sebab COVID-19 ni pun dah berkurangan, so orang terpaksa prioritize. So kuranglah duit yang nak pergi ke bola tu tidak ada lah. Ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh. So saya menyarankan pihak persatuan lah, tak kisah siapa lah, Malaysian Football League ke sesiapa saja, perlu mengkaji semula ekonomi sukan bola sepak ni di Malaysia dari segi broadcasting. John, katalah kan tiada undang-undang melarang syarikat tobacco untuk iklan kan. Dalam suasana yang sama hari ini, Kau rasa syarikat-syarikat rokok ni akan advertise juga tak? Saya rasa ya, betul. Sebab kalau ingatkan zaman dulu, zaman semi pro tu, Dunhill kalau saya tak silap dahsyat. So macam syarikat rokok sekarang ni pun diorang memerlukan promosi yang agak tinggi sebab harga rokok pun dah mahal. Dulu masa zaman saya sekolah Dunhill 20 batang tu RM2.40 kot. Saya RM1.20. Awak lagi tua dari saya. Tapi sekarang ni nak beli sekotak RM17 kan. So agak payahlah untuk mereka menjual kan. Sekarang ni terutamanya ada banyak counterfeit banyak yang diseludup dan sebagainya kan. So kalau mereka nak buat advertisement tu memang cantik sangat lah. Kalau boleh masuk TV, tetapi tidak boleh. Rokok diharamkan lah untuk pengiklanan. Thinking outside the box kan. Apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk membuat undang-undang kita membolehkan syarikat rokok untuk advertise balik? Saya melihat hal ini tidak terlampau myopik lah.
Mungkin kalau saya boleh memberi pendapat bukan dari segi syarikat rokok, benarkan saya. Silakan, you are the man. Mungkin saya tengok dari segi landscape iklan di media ni secara menyeluruh. Okay. Tidak bercakap mengenai rokok lagi lah. Sekarang ini for example untuk TV lah. TV ni kalau dalam 5 tahun lepas, jumlah pengiklanan dalam TV ni mencecah 2 bilion ringgit. 2 bilion ringgit. Imagine that, kan? Tetapi sekarang statistik yang terakhir ni untuk tahun 2020, pengiklanan untuk TV sudah turun jadi 850 juta. Oh, jauh. Wah, lebih kurang 52% sudah hilang. Kemana ia pergi 52%? Apabila dikajikan semula, mungkin 5 tahun yang lepas, pengiklanan di media digital very minimal, negligible. Sekarang ini sudah mencapai 900 juta pengiklanan di digital. So duit telah dibahagikan antara televisyen dan platform digital. Tapi kalau ikutkan, orang akan cakap, iyalah, itu orang akan cakap, Johan, itu dah memang era baru, era digital. Kenapa pihak televisyen ni masih terkongkong, ketinggalan zaman, kan? Tapi apabila kita kaji semula, okey, betul. Syarikat televisyen semua pun mempunyai platform digital mereka sendiri. Sebagai contohnya, Awesome TV, selepas keluar di televisyen, kita boleh tonton kandungan-kandungan yang they own di website di awesometv.my, ataupun kalau siapa ada Android tu boleh download aplikasi lah. Ada platform digital tu semua, dan ada platform-platform TV lain, streaming service yang lain lah, seperti Netflix, iFlix, Viu dan sebagainya. Tapi apabila kita berbincang tentang pengiklanan digital ni, 900 juta itu tadi, lebih kurang anggaran saya lah 80% tidak pergi kepada syarikat-syarikat digital ni semua. Mereka hanya pergi kepada 2 syarikat yang terbesar, iaitu Facebook dan Google. Google itu termasuklah YouTube. 80%. Ya. So apabila masuk ke situ, di manakah wang-wang ni pergi? Wang ni pergi keluar negara. Facebook dan Google dan sebagainya, mungkin dia rekod revenue orang ini di luar negara, di Singapura ataupun di Ireland ataupun di mana-mana sahaja. Maka keluarlah duit itu daripada negara. Tidak ada dibayarnya cukai apabila tidak direkodkan sebagai revenue di dalam negara. Dan apabila syarikat-syarikat media tempatan mahu expand atau mengembangkan kaedah media mereka dalam digital, masih tidak dapat mendapat status ekonomi yang sebaiknya. Kalau ikutkan, banyak kita punya platform-platform digital yang sangat kuat. Sebagai contohnya Utusan Online, Cosmos Online, dan sebagainya, Berita Harian BH Online dan sebagainya, Oh Bulan dan sebagainya lah. Bermilion-milion, tetapi duit digital tu tidak memerangsang. Mungkin boleh mencukupi untuk setakat ini, tapi apabila 80% lebih kurang daripada duit iklan digital tu pergi kepada Facebook dan Google, apa orang cakap, pendek kata, sakit jiwa lah kita orang-orang media ni. Dua perkara, kita boleh halang perkara ni ke? Dan kedua, jika keadaan begini berterusan, duit pengiklanan akan kurang kepada TV station, bagaimanakah the future of TV station? Ini pun nampak tu tangan tu dah crack. Macam Bruce Lee orang. Ini dah soalan dah stres tadi. Ini dah masuk macam dalam BFM dah ni. Saya dah 5 kali dah kena breakfast grill tu. Saya minta t-shirt kat BFM, I survive breakfast grill. Diorang tak bagi lagi. Okay, so dia macam mana persoalan tadi? Okay, kita start dengan bagaimana future of TV station dengan keadaan yang demikian. Dalam pemikiran orang-orang industri, dia membahagikan media ni kepada 2, media tradisional dan media baru. Media baru adalah digital dan media tradisional adalah TV, surat khabar, radio dan outdoor billboard. Okay. Kesemua-semua media-media tradisional ni memang menghadapi krisis kewangan kerana duit sudah banyak pergi ke digital, ya.
So sebagai contohnya mungkin radio, saya mengira secara anggaran lah, mengikut saya punya pandangan lah, mungkin radio sudah hilang lebih daripada 50%, mungkin 60% daripada jual revenue. Mungkin televisyen seperti saya katakan tadi, daripada 2 bilion sudah jatuh kepada 850 juta, betul? Mungkin outdoor billboard tu mungkin sudah hilang dalam 40%, dan surat khabar yang paling teruk lah. Surat khabar mungkin sudah hilang 80% ke, kan? Tapi saya melihat dari segi behavior penonton-penonton sekarang ni, kalau nak ikutkan, televisyen tu masih kuat. So maka dengan itu saya rasa tidak adil jika kita kategoriskan televisyen tu sebagai media tradisional. Saya berpendapat bahawa going forward, pandangan ke hadapan, dan saya tidak mahu beri apa-apa komen untuk media-media yang lain, cuma televisyen, kombinasi televisyen dengan digital tu perlu. Apabila pengiklanan ini dijadikan diletakkan di dalam digital sahaja pun tidak cantik, letak di televisyen sahaja pun tidak cantik. Dia memerlukan sinergi, letak kedua-duanya. Dan dipandang dari sudut pengiklan pengiklanan, dari sudut pengiklan advertisers lah. Okey. Apabila dicantumkan mendapat satu sinergi yang lebih baik untuk kehadapan, maka dengan itu mungkin industri TV ini boleh berkembang maju sejajar dengan digital. Itu barulah lebih sihat sebenarnya. Tapi apabila orang kata begitu, orang kata kenapa perlu berbuat begitu? Kerana penonton sudah ramai pergi ke digital. Sebenarnya mereka berkata-kata ni berdasarkan apa yang mereka melihat di sekeliling mereka. Hakikatnya apabila kita tengok laporan-laporan tertentu, yang laporan ini semua bukan laporan yang dipetik dari langit. Ya, laporan ini dilakukan oleh independent third party professional consultant yang menggunakan metodologi yang saintifik. So apabila kita lihat penonton televisyen secara keseluruhannya daripada tahun 2019, malah sebelum itu pun, daripada tahun 2017 hingga 2020 2017 hingga 2017 hingga 2019 mungkin dalam 20% penonton sudah naik kepada naik sebanyak 20% naik penonton TV daripada 2017 hingga 2019 lebih kurang sudah naik dalam 20% kerana content is king. Kerana kandungan tersebut, tidak kisahlah kandungan tu travel daripada digital ke TV ke. Dan apabila penonton-penonton muda yang baru ni menonton di media digital, sebagai contohnya katakanlah ada 13 episod dalam satu drama, mereka menonton secara binge watch, mungkin sebanyak 5 atau 6 episod, dan mereka tidak mahu tunggu untuk episod-episod seterusnya untuk keluar. Mereka terus episod 7 mungkin sudah duduk di atas sofa bersama kakak-kakak mereka, mak, ibu, nenek dan sebagainya, untuk menonton di televisyen seperti dahulu kala, di mana institusi kekeluargaan itu tertumpu pada 2 waktu di waktu malam, apabila duduk makan malam, kemudian beransur duduk di sofa untuk menonton televisyen. Ini zaman-zaman kita lah, di A-Team, Night Rider dan sebagainya, ataupun mungkin selepas itu ada Pimai-Pimai Tang Tu, Spana Jaya dan sebagainya lah. So sudah kembali kepada institusi kekeluargaan tu, di mana anak-anak remaja yang muda duduk bersama kaum keluarga yang lebih tua, duduk menonton televisyen. Itu adalah observasi yang saya sudah lihat pada tahun 2017 hingga 2019. Kemudian datang turunnya bala yang diberi nama COVID-19. Orang tidak keluar, orang duduk di rumah, betul. Penonton-penonton digital meningkat naik, tapi penonton-penonton televisyen juga meningkat naik, tambahlah lagi 20%. So daripada 3-4 tahun lepas hingga sekarang, penonton televisyen sudah naik sebanyak 40%. Daripada banyak 2017 40%. Banyak tu. So kalau kita ikutkan, kalau macam orang yang nak iklan ni semua, sepatutnya mereka ambil kira ini semua. Sepatutnya mereka tidak mengambil kira. Tidak, mereka cuma, saya tidak tahu apa yang di dalam pemikiran mereka. Mungkin mereka rasa untuk menyenangkan kerja, letak saja iklan ni di digital. Padahal apabila kau spreadkan antara TV dengan digital ni,
banyak lagi yang boleh dicapai. Sebab advertising dan promotion marketing ni dia sebenarnya ada dua elemen. Satu elemen matematik, di mana setiap ringgit yang dibelanjakan, berapa banyak maksimum penonton yang boleh dicapai. Itu satu komponen matematik. Tapi ada satu komponen psikologi, di mana jenama sesuatu barangan itu melekat di kepala orang. Apabila kita pergi kepada digital, kita cuma mendapat hal matematik tu tadi, tapi kita tidak mendapat psychological factor itu tadi. Kan? Sebab kalau kita tahu, kalau kita tengok iklan di telefon kita pun, selalu orang skip. Di YouTube kan, kita tak sabar nak tunggu nombor tu turun. 4, 3, 2, 1, skip, pam, tekan skip. Kan, apa pun ada banner-banner tu, mungkin kita akan scroll kan. Tapi apabila di television, kadang-kadang iklan tu pun menjadi satu entertainment. Orang akan tengok. Saya masih ingat iklan Boh ataupun iklan apa lagi, susu Dutch Lady, dapat menguatkan tulang kita. Betul tak? Betul. Itu untuk generasi X macam kita ingat lah iklan-iklan. Kawan datang nak makan. Ya, macam-macam kan, ataupun Trojan kan, lawan dengan brand X kan. Itu antara contoh. Tapi iklan ni semua orang akan tunggu iklan, sebab orang nak tunggu kalau nak start balik drama tu kan, akan tunggu. So dia akan lihat. So saya rasa brand awareness tu sudah hilang lah. Dulu kalau kita zaman-zaman kita muda dulu, orang-orang yang belajar di luar negara, sebagai contohnya, mak akan packkan baju, dia akan letak juga satu kotak, satu tin Milo di dalam beg. Maggi apa semua. Kalau orang Malaysia ni, terutamanya orang Melayu ni, dia tak kisahlah jenama tu Indomie ke, Maggi ke, apa sahajalah, rezeki mi ke apa benda ke, tetap dipanggilnya Maggi. Plastik tu bukan color kuning pun, color brown, color biru ke apa, Maggi mana Maggi. Tak kisahlah yang letak tu Ovaltine ke, air coklat apa-apa, Van Houten ke apa, Milo. Ubat gigi Colgate. Tapi yang letaknya Dali. Tapi itu bagi Colgate. Kalau tongges masak, tongges masak, time tu Esso kan lah. Tak ingat lah. Esso ke Shell? Masa tu Esso kuat. Warna biru. Esso pun dah tak ada. Tapi brand awareness tu sudah hilang. Sekarang ni anak-anak muda ni tidak apa orang cakap, the generalization of consumerism ni sudah hilang. Dia tidak, kalau dia nak minum hot chocolate ni cakap, saya nak minum hot chocolate dekat Starbucks. Dia tak Milo lagi. Saya nak makan Maggi, bukan saya tak nak Maggi, saya nak Indomie. So sudah bertukar corak. Dan saya difahamkan apabila saya masuk kepada bidang broadcasting ni, difahamkan antara jenama-jenama tersebut yang tadi ni, ada banyak lagi jenama-jenama lain berhenti pengiklanan di televisyen kerana datangnya tsunami digital advertising itu tadi. Semua pun lompat pergi letak semua iklan dekat digital. Maka efisiensinya dari segi matematik, tapi dari segi brand awareness tadi tu hilang. Tadi you cakap pasal otak kiri, otak kanan lah. Otak kiri itu analytical, matematik dan control. Very control, very rigid, SOP dan sebagainya. Otak kanan very creative, very colourful, tapi chaotic. Sebab tu hati-hati sebanyak chaotic. Accountant, lawyer memang boring, tetapi very structured. So kita sudah menggunakan otak kiri yang dengan terlampau banyak, tapi tidak menghiraukan otak kanan, psikologi itu tadi. Ini saya nak sarankan kepada pengiklan kat luar sana lah. Dia harus balancekan benda ni. Pengiklan depend on a bunch of people yang kreatif. Hence mereka, orang-orang ni ialah orang-orang yang otak kanan. Yeah. Adakah betul ke pengiklan banyak depend on the creative directors ataupun advertisers. Advertisement. Golongan advertisement. Dan golongan advertisement ni pula mereka cenderung kepada otak kanan, iaitu berfikir secara kreatif. Justru tidak banyak dependensi, bergantung kepada statistik, scientific
approach. Kalau kita tengokkan ekonomi yang paling terbaik lah untuk menghuraikan hal ini adalah Amerika Syarikat. Zaman-zaman mass production kereta Ford, itu adalah zaman efisiensi produksi. Tetapi selepas itu datang satu zaman marketing. Orang refer kepada Madison Avenue di US. Ada satu television series nama Mad Men. Kalau tengok tu fahamlah. Dia mempertengahkan marketing, advertising. Dekat situ banyak orang bergantung kepada kreativiti. Sebagai contohnya orang-orang Kristian. Orang Kristian menyambut hari Natal dengan satu karakter yang diberi nama Santa Claus. Santa Claus pada asalnya memakai baju berwarna hijau dan putih. Tapi apabila Coca-Cola membuat iklan yang menukar pakaiannya menjadi merah kerana Coca-Cola jenamanya berwarna merah, terlampau successful kempen tersebut, maka sampai hari inilah kita ataupun orang-orang Kristian lah melihat Santa Claus ni berpakaian merah dan putih. Betul. Bukannya orang Kristian di Amerika, tetapi orang Kristian di Asia dan di Afrika pun melihat Santa Claus sebagai merah dan putih. Merah dan putih. Kuatnya advertisement. Itu dari segi kreativiti otak kanan itu tadi. Dan apabila masuk ke zaman digital ini, kreativiti untuk advertisement ni sudah tidak diambil kira ataupun dikurangkan kepentingannya. Satu konsep baru iaitu efficiency of marketing dollars ni, dia banyak procurement base. Itu sebab munculnya terma-terma baru di dalam pengiklanan seperti CPM, cost per millennial ataupun cost per thousand. Berapa ringgit kita perlu bayar untuk mencapai 1,000 penonton. Dia sudah menjadi matematik. Dan maka itu apabila diambil dikira-kira, murahlah nak letak iklan ni di digital. Tetapi adakah ia efektif dan efisien? Itu satu tanda soal, satu persoalan. Bila kita boleh jawab? Saya banyak berbincang dengan orang-orang industri, terutamanya media-media agensi dan pengiklan-pengiklan ni semua mengenai efficiency dan effectiveness media digital ni. Ini adalah satu perdebatan yang ongoing. Mungkin orang akan berpendapat saya ini bias sebab saya datang daripada TV station. Mungkin ada juga kebenaran di situ, mungkin ada biasnessnya, tetapi secara jujurnya, walaupun saya rasa kalau saya tidak bekerja dengan syarikat televisyen sekalipun, saya merasakan tidak ada keseimbangan, tidak ada balance-nya. Tidak masuk akal jika penonton di televisyen sudah meningkat sebanyak 40%. Tetapi advertisement tidak meningkat setara dengan tu kan? Ya, betul. Dan saya fikirkan kalau orang cakap, yalah, nak masuk letak kat televisyen ni mahal, di digital ni murah. Tapi kita tak boleh membuat perbandingan tersebut. Kalau kita mau beli Proton Saga dan juga kita mau beli BMW, kita jangan anggap yang BMW tu kita boleh dapat harga Proton Saga. Dan perumpamaan ini ataupun analogi ini bagaimana kita applykan ke industri TV dan digital ni adalah, kalau kita lihat digital ni banyak kandungan yang consumer made. Consumer made. Orang buat sendiri YouTube nak rekod sendiri. Semua orang nak jadi YouTuber kan. Kan semua orang nak jadi jurnalis kan, apa semua buat sendiri. Kosnya amat rendah. Mereka tidak perlu membayar apa-apa pun untuk platform engine YouTube tersebut. Tetapi broadcaster, TV station perlu mengeluarkan wang yang banyak untuk membuat drama siri, untuk membuat komedi, dan wang itu turun kepada production house yang banyak-banyak ni. Production house pula menurunkan wang itu menjadi penggajian untuk cameraman, kru mereka, artis dan sebagainya. So ia mempunyai satu ripple effect ekonomi, yang duit dari atas tu turun, mengembangkan
trickling mengembangkan ekonomi. Tetapi apabila digital, bukan saja duit itu sudah menguncup, sebab dia menjadi murah kan, menguncup, tetapi dia tidak mengembangkan kepada industri. Itu yang sebabnya kita sekarang ni dah sampai ke zaman yang kemungkinan orang-orang biasa yang bukan artis pun mendapat viewership yang amat tinggi, bermilion-milion. Telah berlaku. Berbanding kepada artis-artis dan sebagainya. Telah berlaku. Ya, memang banyak. Sedang berlaku. Ya. Macam mana tu? Inilah dia dilema industri seni. Kalau tidak ada affirmative action, secara sedihnya saya mengungkap kembali industri filem fotografi. Kodak. Kodak yang bercakap, the Kodak moment tu bukannya smile, snap. Kodak moment ada satu moment yang sedih kerana difilekan bankruptcy di bawah chapter 11 Akta Bankruptcy Amerika Syarikat. Kodak ni pada satu ketika mendapat revenue-nya daripada filem yang tradisional itu tadi, mungkin dalam 95%, hanya 5% datang daripada digital camera. Masa mula-mula digital camera pun dah lingkup sekarang semua phone kan, smartphone. Digital fotografi ini Kodak yang mula. Gambar atau foto planet bumi yang pertama diambil daripada bulan menggunakan fotografi digital oleh Kodak. Tetapi apabila Kodak tidak mahu mengembangkan teknologi digitalnya kerana masih berpegang teguh kepada 95% revenue daripada filem yang biasa tu, tersilap langkah, maka syarikat-syarikat lain daripada Jepun, Korea dan sebagainya habis potong digital camera, habis lingkup Kodak. Banyak betul dinamik yang kita kena ambil kira. Betul. Kalau kita tak mengikuti perkembangan, kita akan terlungkup. Ya. Even Kodak yang begitu gegasi pun boleh file for bankruptcy. Betul. So kita kena lihat ini daripada konteks masa hadapan. Bagaimana punya jenis affirmative action yang sepatutnya mereka yang berkuasa sepatut ambil? Saya benchmark dengan negara Australia. Apa mereka lakukan dalam dan juga ada action? beberapa negara yang lain, saya tak silap lah, mereka mengambil tindakan kepada syarikat-syarikat digital yang besar ini. Tak kisahlah Facebook ke siapa sajalah, tindakan di mana mereka mengambil tindakan atas dasar anti monopoli. Antitrust. Anti-monopoli. Anti-monopoli saya rasa saya pun tak berapa pandai sangat dengan akta-akta yang ada sekarang ni. Tetapi yang saya fahamkan dekat Malaysia ni ada Malaysian Competition Commission, MCC. Kalau kita lihat kan hari itu pun syarikat Grab mengambil alih syarikat Uber dan ditutupnya terus brand jenama Uber tu, dan Grab conquer lah jadi monopoli. Dan kalau tak silap saya diambil tindakan lah oleh Malaysian Competition Commission ni, tak tahu berapa fine, berapa juta, saya pun tak ingat. Kalau dilihatkan dari segi digital ni pun kita perlu kaji semula, adakah anti competition secara persepsinya daripada syarikat gergasi digital besar ini, walaupun kita didepankan dengan globalization, globalisasi tapi apabila ia melingkupkan industri tempatan, maka perlu kita ambil affirmative action. Kita tidak perlu malu apabila kita mengambil affirmative action untuk menolong industri tempatan, sebab negara-negara maju yang lain pun melakukannya. Korea sebagai contohnya, 30 tahun lepas dia sudah start dengan polisi Koka, di mana dia fund untuk memperhebatkan kandungan Korea. Penyanyi Rain itu adalah produk pertama daripada Koka ni, 30 lebih tahun. Saya mengkaji framework Koka ni, memang dahsyat. Dari semua komponen dalam value chain untuk industri kandungan Korea ni memang diperhebatkan 30 tahun selepas ni. Sekarang ni kita tengok di mana Blackpink, di mana BTS. Bukan saja itu, di mana kereta-kereta Korea mengalahkan Jepun.
Kalau kita tak buat sekarang, 30 tahun daripada sekarang, ke mana perginya industri tempatan Malaysia ini? Industri kreatif terutamanya. Sebelum masuk TV3 dulu, bersama My Creative Ventures kan. My Creative Ventures ni apakah dia punya tujuan asalnya? Okey. Berbalik kepada konsep yang affirmative action tu tadi, kalau kita hendak merubah sesuatu keadaan, kita tidak boleh, apa orang cakap, kita tidak boleh buat kesemuanya sekali. Benda tidak akan berubah satu malam. Dan apabila saya mengkaji industri kreatif negara ni pada zaman itu, lebih kurang 2011 tak silap, apabila kita lihat kan banyak geran-geran yang diberikan oleh kerajaan tu banyak, melalui FINAS, melalui KKMM, masa itu KPDN, KPKK ke apa tak ingat, atau melalui macam-macam lagi lah, agensi-agensi yang lain, itu grant. Tetapi pertumbuhan ekonomi itu mustahak. Dan apabila saya mengkaji semula, saya melihat model-model syarikat-syarikat industri seni ini, apa yang tidak cukup adalah satu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi itu boleh berjalan lancar berdasarkan kepada peningkatan jualan, penyediaan pekerjaan kepada talent-talent baru yang wujud. Satu tahun berapa banyak orang-orang seni keluar daripada UiTM, Lim Kok Wing dan sebagainya. Ke mana mereka? Ya. So saya berpendapat sebenarnya benda ini kena mewujudkan konsep perniagaan itu tersebut. Dan apabila saya mengkaji kenapa syarikat-syarikat seni ini semua tidak boleh berkembang maju, sebagai contohnya saya bersembang dengan Datuk Faridah Marikan, KLPAC ataupun di Actor Studio untuk landscape teater Malaysia. Saya bertanya, kenapa Datuk, kenapa jumlah kandungan ni masih kurang? 20 tahun lepas pun lebih kurang banyak tu, sekarang pun lebih kurang. Dia cakap, macam mana nak berkembang kalau tidak ada working capital untuk berkembang maju? Samalah juga dengan industri-industri kreatif yang lainnya lah. Sebagai contohnya music recording kan, kalau tidak mempunyai working capital untuk membuat lebih banyak projek, dan apabila dikaji semula, pihak bank tidak mahu pinjamkan wang kepada industri kreatif. Mereka amat allergic kepada industri kreatif kerana risikonya tinggi. Risikonya amat tinggi. So kita mengkaji, tadi Korea tadi, KOKA. Saya sendiri telah pergi belajar di Hollywood selama seminggu, film financing. Ya. Saya juga pergi belajar mengenai fashion economy di Paris. Ya. Saya pergi melihat digital economy di Tokyo. Saya melihat fine arts, visual arts di Art Dubai, di Venice Biennale, di dokumenta di Germany dan sebagainya. Melihat dan mengkaji dari sudut ekonomi bagaimana. Betul, dari segi ekonomi. So apabila diberi peluang untuk memberi cadangan kepada kerajaan, saya membuat cabinet paper. Kita perlu sekarang ni buat masa itulah 2011 tu, tak boleh tackle semua benda sebab ada banyak lagi agensi-agensi yang lain kan, ada Matrix dan sebagainya. So kerajaan patut guna agensi-agensi yang lain ni semua untuk activation yang selainnya. Tetapi dari segi pembankan ni, keuangan ni, tidak siapa mahu pinjamkan duit. Maka saya wujudkan satu model ni. Saya rasa yang pertama di Malaysia. Saya tidak tahu sama ada di negara lain atau tidak. Satu venture capital ataupun modal teroka yang diberi nama My Creative Ventures, dengan harapan kita boleh mengkaji syarikat-syarikat seni ni bukan seperti mana pihak bank akan mengkaji. Kalau ikut bank memang semua tak lulus. Credit assessment ni tak lulus. Tapi kita memahami dan membuat penstrukturan semula pinjaman kewangan ataupun suntikan equity ke dalam syarikat-syarikat tersebut untuk memberi peluang untuk mereka berkembang maju. Sebagai contohnya, kalau kita ambil
pinjaman loan, pinjaman bank, kita kena bayar. Dia punya interval dia, setiap bulan kena bayar berapa banyak. Tetapi katakanlah sebagai pembikinan filem, post production dah berapa bulan, production dah berapa bulan, pre-production berbulan, production berbulan, post-production lagi berapa bulan. Ya. Kemudian nak masuk ke panggung wayang. Tunggu lagi panggung wayang. Buat audit. Kemudian barulah dapat bayaran. Berapa bulan? Daripada pre-production planning tu sehingga ke dapat wang yang pertama daripada panggung wayang ni, tak tahulah, mungkin 18 bulan ke. So kalau kita ambil pinjaman bank, macam mana nak bayar ansuran bulanan? So itu sebagai contoh. So apabila kita buat marketing venture ni, saya mencadangkan kepada kerajaan tidak boleh mengikuti framework bank. Sebaliknya, maka dengan itu marketing ventures ni tidak boleh dikongkong oleh parameters bank negara, ataupun money lending license dan sebagainya. Baru benda tu boleh jadi affirmative action yang saya katakan tadi. Ada jawapan ke cara-cara yang patut diambil tu? Memang telah digariskan. Itulah mereka pihak kerajaan menerima pakai cadangan saya. Hasilnya terwujudlah marketing ventures. Saya menjadi ketua pegawai eksekutifnya yang pertama. Kita pun start structuring dan saya berada di sana selama 5 tahun. Ramai orang yang mahu meminjam wang daripada marketing ventures. Anggaran saya lebih kurang 500 syarikat dalam 5 tahun saya di sana. Tapi hanya 20% saja yang lepas. Yang lagi 40% tu gagal. Yang 20% tu lepas kerana mereka terbuka hati untuk menggabungkan otak kiri dan otak kanan untuk mencari partner-partner accountant, lawyer, marketer dan sebagainya untuk bekerja sama dengan mereka untuk bisnes kreatif itu. Tapi syarikat-syarikat yang tidak mahu berkembang maju, tidak mahu membuka minda mereka untuk penstrukturan semula syarikat mereka main belasah je ke otak kanan, itu yang tak dapat lah. Tidak dapat sebarang the word for it, loan, pinjaman daripada My Creative Ventures. Hanya 20% je yang dapat, 80% tidak dapat lah. Lebih kurang 100 syarikat lah lebih kurang selama 5 tahun tu. Dan apakah yang telah dihasilkan oleh golongan 20% ni? 20% ni saya bagi banyak. Terdiri daripada syarikat teater, recording music, produksi television, fashion designers, culinary art. Banyak. Culinary art ni termasuklah restoran-restoran, yang bergerak tu apa nama? Saya lupa. Food truck. Lupa. Food truck. Seni tradisional, craft tangan, sekolah kreatif, sekolah muzik, yang terhasil daripada sekolah. Lepas tu teknologi untuk kreatif, culinary juga banyak. Diorang menggunakan modal ni untuk start up lah. Dan kita telah tak semestinya start up. Company yang memang macam, for example macam Datuk Faridah Marikan tadi pun, The Actor Studio tu pun dah lama. Tapi tak boleh dah berkembang, kita push di situ. Dan hasil daripada usaha ni, perniagaan mereka seterusnya sustainable. Perniagaan mereka sustainable. Memang kita dah kaji ke? Kita dah kaji. Memang 5 tahun kita dah kaji. Kalau ikutkan semasa saya tahun kelima di Marketing Ventures tu, kita dah banyak sejarah isu-isu bank, kewangan, di mana kebanyakan bank di Malaysia ni hilang collectionnya. Dipanggil non-performing loan lah. Hutang-hutang lapuk yang tak boleh membayar balik kepada bank ni. Kalau diingatkan balik zaman tahun 1999, 2000 hingga 2004 begitu,
Malaysia ni bergelutan dengan Asian Economic Crisis. Bank-bank kat Malaysia ni hilang 40 hingga 50%. Loan tu tidak boleh loan orang ni tidak boleh dibayar. Banyak rumah-rumah yang yang dirampas oleh bank, kereta, apa semua. Apabila kita kaji semula industri kewangan tu, kita compare balik, kita bandingkan dengan Microactive Ventures ni, tahun itu NPL non performing loans Microactive tu hanya 2%. Sebab kita structure je mengikut behavior syarikat-syarikat tersebut. Kalau memang tak ada cash flow yang masuk bulanan, macam mana nak bayar loan? Tetapi kalau ada cash flow masuk selepas 8 bulan satu produksi dan bayar, baru boleh. Sebagai contohnya fashion. Fashion ni secara armnya ada 2 cycle. Autumn, winter, spring, summer. Katakanlah kita assume kita bahagikan setahun tu kepada 6 bulan. Kalau kita buat pinjaman itu, dia hanya akan membayar balik semula kepada kita setiap 6 bulan. Okey. Sebab dia match dengan keadaan cash flow, behavior cash flow dia. Kalau kita nak paksa juga syarikat fashion ni bayar bulanan, lingkup. Itu apa kita kaji behavior ni, kita terapkan otak kiri ni connectkan dengan otak kanan ni. Macam itulah. Apa yang kita kena ada adalah satu ekosistem yang mana orang-orang kreatif mesti di-govern, atau bukan di-govern, mesti bekerjasama dengan orang-orang professionals yang di luar di luar industri kreatif. Contohnya seorang seorang kreatif tu katalah novelist ke ataupun songwriter ke, bersama dengan dia mesti juga ada seorang manager, bersama dengan dia mesti juga ada seorang accountant. Betul. Bersama dengan dia mesti juga ada seorang lawyer. Tetapi masalahnya kita belum ada duit untuk ada ekosistem yang macam tu. Ada usaha-usaha untuk mewujudkan ekosistem yang macam tu ke? Okey. Sebenarnya kalau diikutkan cari partner bisnes tu kalau seorang je buat tak jalan. Kena cari partner. Tak kisah 3 orang ke 4 orang ke. So ada antara partner tu yang otak kanan, dia yang creative thinker. Ada partner-partner tu yang otak kiri, dia menjaga hal kewangan, hal legal dan sebagainya. Itu adalah model yang terbaik. Ada juga saya perasan lah, ada yang kahwin terus je dengan lawyer. Husband and wife jaga company. Ada saja kan. Sebagai contohnya Fashion Valley Fashion Valley, Vivi Yusof dan suaminya Faza kan. Vivi tu the creative thinker, Faza is the businessman, sebagai contoh lah. So kalau diikutkan itu satu model yang lebih mikro, pengstrukturan syarikat-syarikat tersebut. Tapi dari segi makronya, saya berpendapat kerajaan perlu membuat satu aktiviti untuk latihan entrepreneurship, latihan keusahawanan. Tak ada ke selama ni? Ada. Tapi sedikit sebanyak saya juga cuba jugalah buat masa di Microactive Ventures dulu kan. Tapi tak cukup kan. Sebagai contohnya tak cukup apa? Pembabitan daripada tak orang kreatif, latihan untuk orang-orang ini semualah. Kalau ikutkan latihan untuk usahawan-usahawan ni, kalau tengokkan macam perkilangan, manufacturing, perladangan, pertanian, banyak latihan. Tapi untuk industri kreatif ni tidak memberangsangkanlah saya rasa. Tapi itu adalah saya tidak tahu sama ada perkataan kesalahan itu berpatutan atau tidak. Tapi satu salahnya dari segi kerajaan ni, dia menganaktirikan industri kreatif ni. Mungkin kerana milestone negara dan progression negara kita ni belum mencapai tahapnya. Tapi berapa lama kita nak tunggu? Saya membuatkan satu perbandingan dengan zaman Malaysia di zaman Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman, negara kita Malaysia mengfokuskan usaha-usahanya kepada sovereignty.
sovereignty dan kemerdekaan, Kedaulatan negara. Maka dengan merdeka dan apa orang cakap the national stand untuk menolak dasar-dasar apartheid, dan kemudian turun kepada Tun Razak, Tun Razak bapa ekonomi untuk membasmi kemiskinan. Maka polisi-polisi kerajaan banyak bertulang belakangkan basmian kemiskinan. Dan sosioekonomi. Dan kemudian pergi ke Tun Hussein On. Tun Hussein On adalah bapa, tak silap saya, keharmonian Malaysia. Mungkin saya salah, saya pun sudah tak ingat. Betul lah, bapa perpaduan. Perpaduan sekejap je dia. Dia apabila kita lihat selepas berlakunya 13 Mei, maka perlu kita rombak semula perhubungan antara pelbagai kaum di Malaysia, iaitu Tun Hussein On. Dan datang pula Datuk Seri Mahathir Mohamad, sekarang ini Tun Mahathir, bapa pemodenan. Maka dengan segala polisi-polisi yang dijalankan oleh Tun Mahathir, bertukarlah Malaysia ini daripada agricultural country ataupun negara pertanian kepada NIC, Neo Industrial Country. Maka keluarlah kilang-kilang dan sebagainya, kan. Kilang kereta kat Shah Alam, macam-macam lah semua Neo NIC. Kemudian pergi ke zaman Datuk Seri Abdullah Badawi. Maklah di zaman itu Islam dipandang serong oleh dunia. Maka wujudlah Islam Hadari. Yang untuk melembutkan persepsi orang terhadap Islam, dan Malaysia inilah satu Islam yang moderate, yang boleh diguna pakai modelnya untuk negara-negara Islam yang lain. Itu kehendak semasa di zaman itu, kan. Kemudian kita pindahkan kepada Datuk Seri Najib Razak. Itu adalah satu zaman bermulanya digital dengan hebatnya, ataupun K-economy, knowledge economy. So pada zaman itulah terwujudnya My Creative Ventures. Pada zaman itulah wujudnya DIKN, Dasar Industri Kreatif Negara. Pada zaman itulah benchmark dilakukan dengan KOKA di Korea. Dan zaman itu juga terwujudnya creative economy, knowledge economy, dan terwujudnya agensi seperti Magic dan sebagainya. Kemudian kita berpindah zaman selepas Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak, zaman pergolakan politik. Apabila adanya zaman pergolakan politik, tidak kiralah kerajaan mana sekalipun, ahli-ahli politik sudah hilang tumpuan. Apabila sudah hilang tumpuan, ke mana perginya usaha-usaha murni yang sepatutnya diteruskan, yang selama ini bertukar corak dari satu Perdana Menteri ke satu Perdana Menteri dengan cantiknya, hilang. So apabila yang saya perbincangkan tadi, yang dianaktirikan itu tadi, kan, apabila kita mengkaji semula polisi-polisi negara, tak kisahlah kementerian mana sekalipun ataupun agensi-agensi mana sekalipun, mereka masih memberi keutamaan kepada petroleum, kepada pertanian, kepada pembuatan, manufacturing, perkilangan, tetapi tidak diambil beratkan terhadap industri kreatif ni, di mana sesebuah negara seperti Malaysia ni yang sepatutnya sekarang sudah bertukar wajah daripada developing country kepada developed country. Apabila kita perbincangkan mengenai developed country, itu sudah tiba masanya kita mempersoalkan siapa kita, apakah identiti kita di mata dunia. Dan satu elemen yang amat penting untuk identiti kita di mata dunia adalah kebudayaan, culture. Apakah building block culture antara batu bata yang membina dinding yang kuat? Kalau kita umpamakan culture itu sebagai satu dinding, antara batu bata yang masuk adalah seni
Seni dan kemanusiaan tidak boleh dipisahkan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermukjizatkan seni untuk melembutkan hati keras Arab jahiliah dengan syair-syair, dengan puisi-puisi yang dibukukan menjadi syair-syair yang diberi nama Furqan yang dibukukan menjadi Al-Quran. Sedang kita ni manusia biasa apa kan daya. Kenapa kita ketepikan seni? Kita akan sambung balik dalam bab identiti seni ni. Serta sumbangan industri kreatif hanya 1.2% saja daripada GDP Malaysia. Itu tahun 2011 gitu. 2011. Okey, kita akan sambung ke situ kerana tuan rumah kita telah menunjukkan isyarat yang tertentu. Ya. Terbaik. Kejap. Amat Johan macam orang tua lah Johan. Asal nak orang tua? Ni. Macam itu hari kau berbual dengan Ed tu. Best. Energy. Pasal apa tau? Tak kena kau ni dulu. Hai guys, terima kasih kerana menonton. Thank you for watching. Teruskan menyokong saya dan El Samad dengan like dan subscribe. Menjalinkan hubungan rambang adalah satu pengalaman yang mendewasakan.